Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam babu ribal qard. Kita sudah bincang panjang tentang riba. Riba ada beberapa jenis. Dipanggil riba an-nasi'ah dan ribal fadli. Kena ingat lagi istilah ribal fadli, maknanya apabila barang riba tidak ditukar dengan sama rata. Maknanya kalau emas dengan emas, sekilo mesti sama sekilo, tanpa kita lihat kepada jenis emas. Tak kira kalau emas baik kau emas lama kau emas baru kau, asal dia emas maka mesti timbangannya sama. Itu dipanggil riba. Kalau lebih, ribal fadli. Beras macam itu juga. Beras sama beras. Cak berapa pun, patah berapa, hacur berapa pun, asal dia beras, mesti tukar sama timbangan. 10 kilo sama 10 kilo. Tak boleh kata, oh ni beras comel ni, nasi minyak pun boleh buat ni. Oh ni beras hacur dia, Pak. Istilah beras dia tulis hancur. Nah, hacur 10, hacur 15. Macam-macam lagu. Pok kita ni kena reti juga lah. Jadi, tanpa mengira, kalau ada berlaku lebih daripada itu, maka nama dia ribal fadli. Riba nasi'ah maknanya riba dengan sebab kita lewat bayar, naik ganda, digandakan dia, maka itu riba nasi'ah. Dan termasuk juga satu lagi dalam mazhab Syafi'i ini dipanggil riba liyad. Riba liyad, benda yang kena tukar selalu. Beli mah dengan beras kena tukar selalu. Jadi kita tanggung bayar karya, mau karya bayar, maka itu dikira riba al-liyad, mana tangan tidak bertukar. Yang kita nak belajar kali ini iaitulah dipanggil riba al-qard ataupun riba hutang. Riba hutang inilah riba yang masyhur, yang dikenal dengan nama riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah. Mana kalau kita dengar pokok jahiliyah ni main riba, inilah riba dia. Dia penyakit lo ni pun riba jahiliyah ni lah. Hak dak cekai kita lo ni. Hak dak cekai dekat orang Islam, kau tak orang tak Islam pun asal masuk bab riba kena berlaku. Jadi perbincangan kita dalam mukaddimah tentang riba ini, iaitulah dia akan jelaskan kepada kita tentang ayat Quran dan hadis-hadis yang menceritakan tentang bahaya riba. Penyakit yang bahaya dalam bagi kita umat Islam, itu adalah penyakit riba. Penyakit ini berat, penyakit berat. Walaupun dia penyakit berat, tapi macam tidak berat. Tak ada kita jumpa iklan tepi jalan ke mana-mana ke, riba adalah satu perbuatan haram. Apa tak tulis? Tidak tulis benda-benda tu. Sebagaimana tulis kempen penyakit babi ni, duk suruh tutup ke mulut dekat siang malam royak. Tulis kain tepi jalan lagi. Dalam TV cerita, dalam radio pun nasihat, dalam apa tadi. Tapi riba ni ngaruh 3 orang kampung kita ni ada. Tuan-tuan kena ingat. Mengikut statistik yang dibuat kajian di beberapa buah masjid di negeri Kelantan, kesimpulannya dibuat, iaitulah lebih kurang orang pergi ke masjid. Diambil bilang yang paling ramai sekali, iaitulah maya Isya. Maya lain mungkin kurang, Isya paling ramai. Mana kalau orang mari nak ngaji ni pun setengah tak siapa lagi maghrib, Isya baru dia ada, dia mari lepas maghrib. Mana lebih kurang dalam bancian lepas daripada rakyat Kelantan ni berapa 100 juta 900 ni, tolak hak bukan orang Islam, tolak kanak-kanak yang bawah pada 10 tahun, lebih kurang dalam 5% daripada bilangan tersebut orang yang sampai ke masjid. 5%. Tuan-tuan bayangkan, jangan cuba fikirlah. Nak bom lagu mana, nak buat lagu mana, pakat fikir. Baik. Maknanya 5% ni lah di antara hak mari dengar. Tu pun belum tentu dia dengar lagi. Ada setengah tu mari semaya kelik, memari pula. Kita letaklah 5% orang yang dengar kuliah, hak melalui mimbar masjid, melalui mimbar khutbah jemaah tu ramai lah. Khutbah jemaah pun sebab benda terpaksa dia pergi, itu pun pergi lewat, mari awal pun tidur. Jadi macam-macam penyakit lagi ada. Jadi wallahualam, yang pentingnya kita cubalah belajar apa yang ada di hadapan kita ni. Riba hutang. Apa makna riba hutang? Ialah apabila seseorang meminjam sejumlah wang daripada seseorang
untuk tempoh tertentu, dan dia perlu memulangkannya bersama bayaran tambahan yang ditetapkan. Jelas? Apa makna riba utang? Riba al-qard. Maknanya seorang ni buta dengan orang RM5,000 untuk masa setahun. Dalam masa setahun awak kena bayar dia punya riba 5%, 10% contohnya. Maknanya 5,000 kalau 10%, 5,500 kena bayar. Maka 500 itu dipanggil kira riba. Itu riba. Riba hutang sebab membuta kena bayar lebih. Ataupun dia memberikan pemiutang bayaran tertentu sebagai faedah atau keuntungan sehingga dia memulangkan semua wang yang dipinjam. Itu cara yang pertama. Kita pinjam duit, kemudian ditetapkan selalu 5% bayaran dalam masa setahun. Nak bayar 2 tahun, 10% dapat. Jelas. Ataupun cara yang kedua, seorang ni buta biti 10,000. Dia kena bayar setiap bulan kepada tuan hutang dia tu RM100. Selagi tak bayar, tak habis hutang dia, RM100 sebulan dia kena bayar. Ini yang kedua. Maknanya sama ada dia tetapkan selalu dah, ataupun dia tak tetap bayar, tak apa. Duduklah RM10,000 itu tak apa. Tapi setiap bulan mesti bayar kepada saya RM100. Maka itu di antara riba al-jahiliyah yang telah dimainkan oleh orang-orang jahiliyah zaman Nabi. Pasal itulah riba ini dikenal dengan nama, tuan-tuan boleh tulis itu, dia panggil riba jahiliyah. Urus niaga seperti inilah sebenarnya yang menjadi tumpuan nas-nas syarak, dan amalan inilah yang cuba dihapuskan. Mana kalau kita bincang tentang riba yang asasnya, yang besarnya, yang banyak berlakunya riba ni. Riba jahiliyah ini yang nak dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menjadi ujian kepada kita. Berjual lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada turun ayat Quran tentang mengharamkan riba, telah mengharamkan benda ini. Para khulafa ar-rasyidun telah mengharamkan. Ulama-ulama lain yang turun temurun sampai zaman kita ini pun mengharamkan, tapi dia tak terhapus. Sebab apa tak terhapus? Karena ada kalanya ayat ini tak masuk dalam hati kita. Dia masuk dekat telinga. Itu kalau masuk. Tapi kalau kita dalam statistik 5% ni, 95% lagi tak masuk dalam kepala dia, dalam riba ni haram. Ini bimbang. Maknanya nak dengar benda haram pun tak dengar. Apalagi nak tinggal benda tu. Malanglah satu kemalangan bagi umat ini apabila umatnya jahil, alim ulamanya lesu ataupun lemah. Ini kita terpaksa kena akui. Kejahilan umat memang kena akui. Disertai, ditambah lagi dengan kelesuan pendakwah-pendakwah kita, alim ulama kita lesu. Kita hanya bercakap di mimbar-mimbar, di mikrofon-mikrofon yang disediakan, tapi kita tak turun ke bawah. Tak pergi melawak anak-anak kita di kedai-kedai, di mana-mana, tak sampai maklumat kepada mereka. Satu-satu kekurangan, satu taksir yang kita bimbang Allah SWT akan persoalkan alim ulama kita dalam masalah. Riba yang sering diamalkan oleh masyarakat jahiliyah tidak berbeza sama sekali dengan urus niaga seperti ini. Jadi lagu ni lah hak jahiliyah buat dulu. Orang jahiliyah buat dulu, ni lah benda. Bahkan dia guna sistem ni lah untuk menekan, menindas, memeras ugut orang-orang yang sama itu. Mungkin tuan-tuan boleh ingat lagi dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni biasa orang sebut bulan Ramadan. 17 Ramadan berlaku peperangan Badar. Bila Abu Sufyan hantar Damdam, hantar seorang yang pergi ke Mekah bagi tahu harta perniagaan kita dalam ancaman kerana Muhammad nak sekap kabilah dagangan kita. Abu Jahal yang banyak kepentingannya dalam perniagaan tersebut bangun, buat pengumuman di Mekah
siapa-siapa yang ada kepentingan dalam perniagaanmu yang dibawa oleh Abu Sufyan, bawa kata kau utah ni, sela bawa senjata segera keluar, kita pergi selamatkan harta kita. Hak saya ke harta ni kak, cabut ekor, saya cari pedai, cari alat semua. Sore hak cerdik, nama dia Abu Lahab. Abu Lahab start selalu tengok senara berapa orang tak payah hutang dia lagi. Sore-sore dia pergi rumah. Mu bila nak payah hutang aku? Allah, Ratu Abu Lahab tak ada lagi. Biti tak ada. Lepas tu, kalau tak ada biti lagi, ambil senjata. Siap, pergi perang Abu Jahal. Pergi cari lain pula. Maknanya dia guna sistem yang dibelajar oleh pokok ahlu ni. Pokok ceti haram lah ni lah perang. Tak boleh bayar. Rapah barang berapa. Abu Lahab buat dah. Jahiliah ni buat dulu. Mu tak boleh duit, tak boleh bayar. Duit. Pergi perang Abu Jahal. Dia kaya Abu Jahal ni. Aku bawa orang berapa orang, orang hebat-hebat ni. Hak kaki perang ni. Bawa dia ganti aku. Tak pergi dia. Pasal tu dia tak mati dalam badan. Orang lain 70 orang. Sanadi Quraisy. Pemimpin besar Quraisy habis gelap. Nyelepas Nabi di dalam telaga buruk di Badar, di Khalid Badar, Abu Lahab tak pergi. Jadi, tak mati juga dia yakin. Itu dipanggil riba al-jahiliyah. Mana dia tekan orang. Buat zalim orang semua dengan sebab riba. Dan hari ini cengkaman pada negara-negara umat Islam yang dicengkam oleh Yahudi antara bangsa, Yahudi dunia ni, melalui pinjaman-pinjaman bank antara bangsa, melalui apa saja pun, ialah melalui sistem riba. Kalau kita lihat punca rasuah yang ada lagi ni, tuan-tuan mungkin tengok statistik rasuah dalam masyarakat, yang bagiannya satu benda yang memang tidak di luar jangkaan kita, bahawa anak bangsaku main dengan rasuah di antara negara yang paling hebat dalam masalah ini. Rasuah dalam masyarakat kita berat. Kalau kita kaji kenapa orang ni sanggup amat rasuah, kerana semuanya hasil daripada tekanan riba. Nak beli rumah, riba. Beli kereta, riba. Beli itu riba, yang menyebabkan dia kesempitan hidup. Bila sempit hidup, dia cari mana punca yang boleh masuk duit. Halal jangan tanya, haram betul tanya. Yang penting boleh. Pasal itulah berlaku. Tuan-tuan pun boleh dengar. Boleh tengok sendiri dengan mata kepala kita. Jalan terbengkalai projek-projek getok bawah butir duduk tengah situ. Orang tanya mana? Yang kita sedihnya, masjid punya tinggal. Masjid. Kontraktor lari pasal duit habis duit dah. Masjid pun dia tak kena. Kalau suruh kali kubur boleh rasuah tengah situ je buat kubur, tak tanya orang mati. Dia tak kira siapa lah. Asal boleh biti. Punca daripada mana? Segala penyakit, ibu penyakit dalam bab keuangan, inilah dia. Riba adalah ibu penyakit. Sebagaimana Nabi kita sebut, Ummul Khaba'is, ibu segala benda penyakit dalam dunia ni, arak. Dari sudut pemikirannya, ibu penyakit dalam bab keuangan ni, bersemuanya berpunca dari riba. Kita lihat tafsir ayat yang begitu berat Allah Ta'ala beri pada kita. Cuba kita baca terus. Jadi riba ini dipanggil riba al-jahiliyah. Oleh kerana itu ada segelintir pihak, tidak segelintir lah, ramai pihak yang cuba memutarbelikkan hakikat sebenar. Orang hari ini cuba nak putarbelik hakikat sebenar makna riba. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, mana-mana pusat institusi keuangan, hak pinjam segera ke pinjam lambat ke, dia tahu ya riba. Dia kata ini interest, ini bunga. Pun kita takut lagi interest bunga. Lalu ni dia tukar pada satu istilah baru, charge service. Service charge ni kita pun ke service charge tu mati. Mungkin mana ada lah ni orang kerja free. Service charge kata service charge, asalkan dia lebih daripada pinjaman kita, riba lah tu. Terus duduk berlindung di sebalik tabir. Ni sebalik tabir. Ni dikata segelintir cuba memutarbelikkan hakikat sebenar riba. Sama ada buat lari nama alas lain ataupun mengguna pendekatan, guna istilah-istilah yang mengelirukan masyarakat. Service charge, charge perkhidmatan, berapa nama lagi. Ia berlaku. Yang pentingnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang boleh menaik, yang boleh membawa pulangan, manfaat kepada pemberi utang itu, bahwa riba adalah itu kaedah yang dibuat oleh ulama.
yang cukup mudah untuk kita faham. Tak usah duduk falsafah banyak, tak usah duduk mutablik. Buat nyanyi kau masyarakat Islam. Hari ini ramai yang terlibat dan kita minta selamat. Mudah-mudahan dengan kita belajar, dengan kita dengar, ikuti program-program yang membincangkan tentang ilmu, tentang muamalat, akan membuka mata kita daripada duduk berterusan dalam perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Menurut golongan ini, mereka yang cuba nak mutablik ni, dia kata apa? Riba adalah salah satu cara mengaut keuntungan. Betul sungguh lah dia. Kalau tak dengan riba, kaya atas dunia ni. Tiada beza antara riba dengan jual beli. Ni mainan syaitan. Pasal itulah kita dengan syaitan ni banyak benda yang kita kena malu ke dia. Tidak kena malu, syaitan banyak benda kan. Syaitan dia buat kerja sungguh. Buat kita kerja main-main. Syaitan. Kita lah. Bila kita kerja pendakwah ke apa, tak kena cuti. Syaitan ada bunyi isi boleh cuti. Ada bunyi, tak ada cuti. Pasal tu ulama kata asyaitanu farighun. Syaitan tak ada kerja. Kerja dia nak nyisak kau kan. Baik. Jadi dia di antara putablik yang dibuat nak mengelirukan masyarakat, dia kata apa? Innamal bai'u mislur riba. Jual beli supaya riba. Jual beli pun membeli modal RM5, kamu jual 10. Kan tu naik harga. Riba apa aku utas kat tu membayar 120. Sama juga dapat keuntungan. Jual boleh keuntungan, riba boleh keuntungan. Mana dia main otak manusia. Mana kalau kita mikir dengan otak kita sekaligus sekali turun, kalau juga ke dia. Betul tak betul? Kau ni pun patutnya dah nak tuli orang kak. Beli 5 jual 5, apa dia jual 10. Jadi itu dia panggil mainan syaitan dalam bentuk bagai bentuk. Sama syaitan manusia, syaitan jin. Tiada beza antara riba dengan jual beli. Antara dasar ini, atas dasar inilah Al-Quran menegur sikap mereka yang cuba memetabilik ini. Malah Al-Quran menyifatkan mereka sebagai rosak dan gila. Quran ni kadang-kadang dalam bab-bab isu yang besar kerah juga dia. Gila dia tu. Ataupun manusia rosak, fasad. Kerana salah faham dan dosa mereka ini. Perbandingan yang mereka lakukan tidak betul. Al-Quran mengancam mereka dengan hukuman yang betul. Al-Quran mengancam mereka dengan hukuman yang berat dan siksaan yang kekal dalam neraka wal'iyadzubillah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tanda baik tuan-tuan. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 275. Tulis di kertas Al-Baqarah 275. Lo ni tak payah tulis kertas apa tadi pun ada tulis. Yang pentingnya balik malam ni study tengok dalam tafsir-tafsir yang ada rumah kita. Apa dia tu kayak cara sifat bentuk orang yang makan riba. Asal. Maknanya orang-orang yang memakan, yang mengambil riba itu, sama ada hak beri hak terima supaya tu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Tidak orang kena rasuk syaitan ni tak khabar. Tarik rambut, buai soyok baju, jalan. Mana Allah Ta'ala banding orang yang makan riba seperti orang kena rasuk syaitan. Bangun, jalan tak betul. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan sesungguhnya perniagaan itu sama saja seperti riba. Maknanya orang yang buat falsafah buta beli agama ini, orang ini dianggap orang yang terumbang-ambing seperti syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu
Tengok. Ini hukum. Sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan. Sesiapa yang sampai kepadanya peringatan. Maknanya larangan riba ni sudah sampai ke dia. Sudah masuk dalam telinga dia. Riba itu haram. Esok boleh lagi diisi borang di bank-bank konvensional yang tentu beramalkan riba. Boleh lagi jumpa ceti haram. Boleh lagi dicari saham-saham yang haram. Apa jadi? Setelah sampai peringatan, larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, orang ini bila sampai maklumat dia berhenti. Maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah, wa amruhu ilallah. Ini hukuman yang adil, tuan-tuan. Waktu kita ambil riba, mungkin dalam keadaan kita kejahilan, tak sedar, terdesak, tak ada kesedaran tentang agama. Baik, hari ini kita dah dengar riba haram. Apakah Allah Ta'ala tutup pintu terus? 100 ribu, 200 ribu saham kita dalam bank, dalam pusat-pusat keuangan ni burn gitu saja, hangus gitu? Tak. Dia kata apa? Apa ni? Duit kepala modal tu kita boleh ambil. Setelah diambilnya, ambil modal dia, tak apa. Tapi dia kena berhenti daripada riba. Fantaha falahu ma salaf. Kalau dia berhenti, ambil kepala dia, tak lepas. Wa amruhu ilallah. Mana pekerjaan dia, serah kepada Allah. Yang kita takutnya, tuan-tuan, dan sesiapa yang mengulangi lagi. Lepas pada dengar ayat riba, lepas pada belajar bab riba, tahu dah benda tu haram, halal, ulang balik. Pergi lagi, isi borang lagi. Apa jadi? Sesiapa yang mengulanginya lagi perbuatan mengambil riba ini, maka itulah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan cuba cari ayat. Cek tengok kalau ada fahris Quran ataupun CD yang boleh kita tengok dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut khalidina fiha. Berapa tempat yang Allah Ta'ala sebut orang ini kekal dalam neraka? Hum fiha khalidun, kekal dalam neraka. Di antaranya ayat riba dan orang yang bunuh orang. Orang bunuh orang tanpa sebab, kekal. Dan orang syirik. Wal'iyadzubillah. Maknanya dosa ni peringkat dia bukan peringkat main-main. Dosa besar, bawah sikit daripada syirik, kerana syirik itu memang tak adalah dosa. Asyirka la zulmun azim. Syirik itu yang paling zalim sekali, yang paling besar sekali. Kemudian diulangi dengan ayat hum fiha khalidun. Siapa dia ulang lagi? Wa man 'adak fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa dia ulang balik lepas dia tahu haram riba. Lepas kamu bertaubat, pergi buat lagi. Dengan pihak-pihak dengan sebaiknya sekali. Masuk dalam kedai ceti. Masuk dia pusat-pusat riba yang haram. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang inilah ahli neraka yang kekal dalamnya. Wal iyad billah. Tuan-tuan balik cek tengok. Di mana saham kita hari ini? Duit kita disimpan dalam keuangan mana? Sikit ya. Ada 10,000 ya dalam bank konvensional. Esok pergi ambil autobik, pindah ke bank Islam. Wajib. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Tak kira juga Tuhan kata, orang ni ahli neraka. Wal iyad billah. Betul tak segera? Coba tanya, tengok. Kita saham-saham kita di mana? Saham-saham yang dilulus oleh syariat atau tak lulus? Banyak hari ini saham-saham tak lulus oleh syariat. Panel syariat, bank negara. Dia ada security, dia panggil security syariat di bank negara. Ada benda-benda yang diluluskan, yang dikatakan mengikut syariat Islam, tapi tidak diluluskan oleh security syariat di bank negara. Yang dipengungsikan oleh beberapa sahabat kita. Mereka beritahu benda ni tak ada. Yang ajaibnya, ada fatwa yang dikeluarkan benda ni harus. Mana ya? Kita tidak mempertikaikan keilmuan orang yang keluar fatwa, tapi ahli-ahli panel yang duduk dalam security keuangan syariat di bank negara bagi ana lebih arif dalam bab keuangan daripada mufti yang hanya duduk di kitab-kitab mereka. Kita tak pertikaikan ilmu, tapi dari sudut praktik berbeza di antara kita duduk sini. Kita yang duduk hanya atas kitab dengan orang yang muamalat, muasyarah dengan kerja-kerja mereka tentang keuangan. Orang itu lebih tahu dengan kerja dia. Jadi tuan-tuan,
muslimin dan muslimat, cubalah kita tengok di mana kedudukan kita hari ini. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 275 yang boleh kita perhatikan dan kita cuba tengok dalam tafsir-tafsir di rumah kita. Tuan-tuan renung sendirilah. Tak lama kita hidup atas dunia. Lama ke tak lama? Tak lama. Berapa ramai kawan-kawan yang duduk sembahyang kita sudah tidak ada. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang suka dengan kita sudah tidak ada. Berapa ramai orang-orang yang kita sayangi sudah pergi. Maknanya dunia ini bergerak. Malaikat maut tak pernah cuti. Ada cuti malaikat maut? Tak ada cuti. Tak ada cuti. Kalau malaikat maut bercuti setahun dua, bolehlah kita kata tahun ni tak ada kematian. Malaikat maut tak ada. Lah. Mungkin dalam masa terdekat sebelum kita bertaubat, kita telah menerima satu padah yang besar pada hari kiamat. Ayat ini dengan jelas mengharamkan segala bentuk riba tanpa membezakan yang sedikit maupun banyak. Tak usah kata saya 5,000 ya. Nah, tak ada beza. Asalkan dia itu riba-ribalah dia. Haram-haramlah. Ayat ini juga mengajak manusia supaya menghentikan amalan ini dan memberi amaran keras jika kembali melakukannya. Secara tidak langsung, ayat ini menjelaskan perbezaan yang amat besar antara riba dan jual beli. Memang jelas, perbezaan yang utama adalah antara halal dan haram. Seterusnya, ayat-ayat riba ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Ayat riba ni Allah Taala nak cakap dengan orang beriman. Kalau orang tak beriman, sebab kita kecek dengan bawa kayu dia. Royak berapa pun, rupa. Kata-kata berunsur ketakwaan amat memberikan kesan kepada jiwa mereka. Maknanya kita dicakap dengan orang beriman, sebut tentang Allah, dia rasa besar. Bercakap dengan orang munafik, sebut dengan Allah Taala, seperti lalat atas hidung, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman melihat dosa dia seperti bukit yang akan menimpa dia. Orang munafik, dia tengok kesalahan dia tu seperti lalat. Mari hingga sekali akan ambil uduk hilang. Nah, dia main-main saja. Mereka diperintahkan supaya menjauhi riba sama sekali tanpa ragu-ragu dan berkeras. Malah menjauhi riba menjadi tanda kesahihan dan kewujudan iman. Tengok tuan-tuan. Menjauhi riba menjadi tanda sahihnya, adanya, bersinarnya cahaya iman dalam diri manusia. Benar. Ayat-ayat riba juga memberi amaran yang amat keras pada mereka yang berurus niaga dengan riba, tidak seperti mana mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Seterusnya ia menunjukkan cara urus niaga yang terbaik dan amalnya mulia dengan memantapkan hubungan kerjasama, kasih sayang dan kemesraan antara anggota masyarakat. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 280. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Tengok. Kita perhati betapa halusnya ayat Quran. Bila Allah SWT nak cegah kita daripada sesuatu perkara yang besar, Allah Ta'ala akan berlembut dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang yang beriman. Hak tak beriman tak masuk dalam ayat ni. Pasal royak sebab tak royak. Bagi tahu semacam, sebab tak bagi tahu. Ya ayyuhallazina amanu. Itu yang pertama. Ittaqullah. Tengok. Dimulai dengan seruan yang kedua. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala mulatafah, mana berlembut ni kita. Hei orang beriman, ittaqullah. Tak nak takut kamu kepada Allah. Step yang ketiga, tahu yang ketiga baru tu ayat gapo dia nak kata. Macam kita pergi rumah orang, ibarat kita pergi rumah orang, kita nak minta satu benda, mesti kita sebut baik, encik, tuan ni memanglah orang baik, orang juru. Baru ayat nak gapo. Allah SWT kalau dia keras lalu ayat ni terus dia, hei
Apa ni, ijtanibur riba, jauh ke riba. Boleh, tak ada masalah. Tapi Allah Taala yukhatibul qulub, nak bercakap dengan hati hamba-hambanya yang masih ada iman dalam ya ayyuhallazina aman. Kalau mau orang beriman, buka telinga. Ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, wazaru ma baqiya riba. Barulah dia sebut, dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu. Wazaru ma baqiya, tinggalkan riba. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, in kuntum mu'min. Kalau kamu betul-betul beriman, in kuntum mu'minin. Tinggal riba kalau kamu beriman. Maknanya kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cakap dengan kita. Kalau betul-betul beriman, tinggal. Habis kita nak kata apa dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan? Tuan-tuan nak jawab apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Aku tak mau beriman. Tak mau tinggal riba. Lah. Seorang yang mukmin, yang punya hati yang cerah, hati imannya masih bercahaya, tak akan jawab sedemikian. In kuntum, Tuhan kata, kalau kamu beriman, kamu tinggal. Mana kalau kita rasa kita tak beriman, kita tak tinggal. Berat ke tak berat? Berat. Walaupun berat, rahmat Allah SWT sangat halus. Cakapannya memujuk kita. Allah yang maha berkuasa. Pujuk hamba dia, nak menyelamatkan hambanya daripada api neraka. Jika benar kamu orang-orang yang beriman oleh itu. Ayat yang pertama ni tuan, in kuntum minin, dengan begitu berlemah lembut, memujuk, membuat rayuan supaya kita berhenti. Ayat yang kedua baru dia pukul. Ayat yang kedua baru Allah Taala pukul kita. Fa illam taf'alu. Baik. Jika oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, tak mau berhenti juga, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul. Fa'zanu biharbin minallah, tak mau berhenti juga, maka kamu isytihar perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada ayat Allah Taala isytihar perang dengan hambanya lebih daripada ayat riba. Isytihar perang dengan Allah dan Rasulnya akibat kamu tidak menemui selamat akibatnya. Dan jika kamu bertaubat, kalau kamu taubat daripada riba, maka hak kamu yang sebenarnya adalah pokok asal harta kamu. Mana kalau kita ambil, kita pergi besok ke bank, tempat-tempat saham yang kita beli, kita dah masuk 50,000, kita dapat 60,000. Kita ambil, keluarkan 60,000, 50,000 tu hak kita, kepala modal kita ambil. 10,000 lagi bukan harta kita. Maka kita kena nak bersihkan harta. Macam mana nak buat? Apa caranya nak tabyidul mal dipanggil. Tabyidul mal mana nak bersihkan harta? Maka kita kena ambil 10,000 yang riba tadi, pergi letak di tempat-tempat yang bukan milik kita. Kita pergi ke masjid ni contohnya, kalau ada tandas nak buat kat belakang, bui ke dia. Pergi ke kampung jalan raya rusak, baiki jalan. Itu saja lah. Itu di antara cara kita nak tabyidul mal, mana nak bersihkan harta. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi. Saya kata aku tak zalim. Harta 50,000 mu tak kurang. 10,000 tadi bukan milikmu. Itu harta haram. Maka bersihkan dia. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Mana kalau orang itu susah, in kana zu usratin, maka beri peluang untuk dia masa yang lain tanpa riba. Tak boleh bayar lagi, tambah 10% lagi, itu riba, zalim. Berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu padanya adalah lebih baik untuk kamu. Tak tengok orang tak boleh bayar, sedekah je lah, lebih baik. Kalau kamu mengetahui pahalanya besar yang kamu akan dapati kelak, tentulah kalau kata kamu sedekah. Itu di antara perkara yang perlu kita ingat. Menurut Imam Al-Hafidh Ibn Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya merasa takut padanya. Tuan-tuan tengok balik. Allah Ta'ala bercakap dengan orang beriman supaya rasa takut. Allah melarang mereka supaya tidak melakukan perkara yang mengundang kemurkaannya.
dan menjauhkan mereka daripada keredaan. Mana jangan buat benda yang mengundang kemarahan dan jauh daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tuhan mula dengan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Mereka perlu takut dan sentiasa merasakan kehadirannya setiap kali mereka melakukan sesuatu. Wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba. Tinggalkanlah bayaran tambahan yang kamu letakkan pada modal yang diwajibkan pada orang lain selepas kamu dengar amaran ini. Maknanya, kalau kita bagi riba itu pada orang, kita bagi pada orang ini pinjam duit 10,000, riba dia 2,000 ataupun 200, 500, maka kita ambil je duit 10,000 kita tu, yang lain lagi tak payah ambil. Itu kalau dengan orang biasa. Tapi kalau dengan sistem keuangan, kalau kita tak ambil 10,000 itu bahaya tuan-tuan. 10,000 itu dia akan bawa, dia akan beri kepada persatuan-persatuan, mungkin persatuan Kristian, persatuan apa-apa lagi yang menghancurkan kita balik. Maka kita ambil duit itu, jangan tinggal di tempat pusat keuangan tu, karena duit itu dia akan guna. Jadi kita ambil, kita guna di tempat awam muslimin. Tapi jangan buat masjid. Tengah orang tu mari tu tak 50,000 ni saya nak bagi untuk buat masjid lah. Kita kena cerdik. Orang jahiliah waktu dia runtuhkan Kaabah di Mekah, waktu dia runtuh Kaabah, ketua dia isytihad. Siapa nak derma buat Kaabah ni, jangan buat mari harta haram. Jangan buat mari duit tukang hujung. Jangan buat mari duit hasil zina. Jangan buat mari duit riba. Jahiliah reti bahasa. Jadi kita mestilah kena lebih reti bahasa lagi. Bila kita nak derma masjid, ke pusat-pusat ibadat, nak setengah orang tu nak bagi ke anak yatim lah. Anak yatim takkanlah kita nak bagi makan harta haram. Jadi harta haram tu kita gunakan untuk kepentingan awam yang tidak terlibat dengan ibadat, boleh kita buat. Tempat-tempat yang dipijak oleh orang yang hina saja. Allahu Akbar. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut pada kamu, tinggalkanlah bayaran tambah yang kamu letakkan pada modal yang diwajibkan pada orang lain selepas kamu dengar amaran ini. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kamu orang yang beriman. Dan jika kamu mengimani syariat Allah yang telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bercakap dengan kita tuan-tuan muslimin dan muslimat. Di akhir ayat ini dengan in kuntum mu'minin, kita tak terasa ke satu benda yang berat. Tak masuk ke dalam kepala kita satu pujukan yang berbentuk amaran. Hai orang beriman, tinggalkan riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Maknanya kalau kita boleh jawab, kalau aku tak beriman, aku tak tinggal. Boleh tuan-tuan jawab? Jangan. Jangan jawab. Jawapan kitanya itulah kita taubat kepada Allah SWT. Tinggalkan dosa besar yang besar ini. Dosa besar yang besar. Ada dosa besar itu banyak. Tuan-tuan boleh baca dalam Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar. Boleh baca. Yang telah disebarkan secara luas sekarang ini. Dengan tulisan Rumi ada, tulisan Jawi ada. Banyak dosa-dosa besar yang kita tak perasan. Dan itu dosa besar. Jadi untuk menyelamatkan kita, di antara itulah di antara lainnya. Kemudian kita akan sambung perbincangan kita dalam tafsir ayat ini dalam jalsah kita yang akan datang, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.